Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'jihi wa nashkuruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan saudara kursi majlis, kursi dan ahli masa masjid, dan imam, dan tuan guru, dan tuan haji, dan tuan puan, dan tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersama-sama mendapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama bermuzakarah sebelum kita mengerjakan satu Jumaat. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, katanya, sittatu asya'a kunna gharibatun fi sittati mawadi'. 6 perkara. Keenam perkara ini menjadi gagang, menjadi pelik, menjadi satu perkara luar biasa pada 6 perkara. 6 perkara menjadi pelik, menjadi gagang, menjadi luar biasa pada 6 perkara. Yang pertama, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid menjadi gagang, menjadi pelik apabila berada di antara kaum yang mereka tidak sembahyang di dalamnya. Memang begitulah. Kalau kita lihat bahawa masjid ini menjadi tuntutan orang Islam, sibuk kita berusaha, berderma, bekerja siang malam untuk mendapatkan wang untuk mendirikan masjid. Apabila telah terdiri masjid itu, maka sibuk pula orang tidak mengisi masjid itu. Suka masjid itu besar. Betul lah, Nabi juga pernah menjelaskan dalam satu hadis yang lain, katanya, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal qur'ani illa satruh wa la yabqa minal islami illa ismuh masajiduhum amiratun. Akan sampai masanya pada umat aku tidak ada apa yang tinggal pada Islam itu melainkan namanya. Tidak ada apa yang tinggal pada Al-Quran itu melainkan tulisannya. Masjid mereka itu amirah, makmur, besar-besar, canggih-canggih. Ada masjid kita, sealam tak payah pakai paip lah, ulu tangan saja, air akan keluar. Canggihnya masjid zaman moden. Wa yakharabun al-huda, tapi hidayahnya tidak ada. Ini yang berlaku di zaman moden. Jadi maknanya masjid itu yang diharapkan kecantikannya sahaja. Kalau kita pergi ke Morocco lah, jumpalah masjid baru siap, 1 bilion harganya, bukan main canggih lagi, terletak dalam laut, dan yang sayang pun tak ramai. Saya pun tak pergi pun tengok masjid. Saya tengoklah tahun lepas masjid Morocco itu, dan cantik, memang cantiklah dalam laut. Memang tegak, memang mahal, tapi waktu asar nampaknya satu baris pun tak penuh. Betul lah Nabi kata. Sambung lagi ayatnya, hadis tadi. Ulama Uhud syarru man tahta adimi sama. Sambung sikit lagi dah hadis tu. Dia kata, ulama-ulama di zaman itu seburuk-buruk orang yang tinggal di bawah langit ini. Minhum takhrujul fitnah, dari mereka itu lahirnya fitnah, wa ilaihim ta'ud, dan fitnah balik-balik kepada mereka itu semula. Pasal apa pula jadi gitu? Pasal kadang-kadang kita banyak lihat hukum-hukum tidak jelaskan dengan terang, masih lagi di awang-awang lagi, tak berani nak mengeluarkan hukum. Apa hukum ini tuan? Ini susah nak cakap.
susah, takut kena tukar. Haram ke tuan? Susah juga. Halal, payah juga. Dia saya haram pun tidak, halal pun tidak. Akhirnya, haram pun. Jadi haram, haram juga. Itu saya tak rendah. Saya rendah masjid balik semula. Jadi maknanya sekarang ini, kita kena jelas bahawa masjid dibina bukan untuk perhiasan. Masjid dibina untuk pengisian syiar, itu penting. Bagaimanakah caranya? Sedia maklumnya bahawa masjid tempat beribadat untuk kesatuan umat. Kan Nabi pun biasa lepas sembahyang subuh melihat ke belakang, melihat siapa-siapa yang tak datang. Mana saya tak datang hari ini sembahyang subuh? Mungkin sakit agaknya. Boleh kita ziarahi bagi beliau. Dia juga kita jumpa kampung, tengok selalu tak ada, mati ke dia, sakit ke dia, apa halnya. Tapi kalau tak datang, satu bulan nak tanya. Walau bagaimanapun, ingin saya tarik badan tuan-tuan sekalian, kalau ada di kalangan kita yang tak pernah datang ke masjid, kalau dia tak kenuri, jangan boikot dia. Kita kena masa inilah nak pergi rumah dia untuk nasihatkan dia. Agaknya dah lama tak datang masjid agaknya. Agaknya besok boleh kot. Ini masalah kita pula. Bila dia datang, kita tak apa mimpi mana tadi. Ini masalah kita. Dan seorang inilah yang nak jaga hati dia. Nak jaga hati dia supaya dia bermesra, supaya dia rajin, supaya dia sayang ke masjid. Oleh kerana dia tak pernah datang ke masjid, akhirnya baru dah mati, barulah datang, dia bawa orang ke masjid untuk disembahyangkan jenazah. Itu akhir sekali. Ini dia. Itulah segi maklum. Sembahyang jamaah merupakan kesatuan umat. Maka kesemana pun datang lambat belakang. Tapi biasa pula kita ni yang datang awal tu datang, yang datang lambat tu depan. Itu yang melangkah-langkah orang saja. Tapi bukan di sini tempat lain lah. Ini masalah. Yang penting bukan cantiknya, isinya yang penting. Oleh itu kita masjid bukan hanya jamaah sembahyang, bukan mengaji, bukan berjemaah. Masjid dijadikan sebagai aktiviti. Di masjid ni kita buat kutubkhana. Masjid kita adakan tempat tuition budak-budak bagi kenal masjid itu. Dia datang masjid asal niatnya bukan nak sembahyang, nak belajar. Tapi berlubang bagi kita sembahyang sama-sama ya. Baru masjid menjadi suatu tempat tumpuan masyarakat. Masalah rumah tangga, kita buat konselor di masjid, konseling di masjid. Dia kenal untuk tenangkan hati di masjid itu. Nak akad nikah, kita buat masjid. Tapi jangan akad nikah masjid buat rolling di rumah, salah lagi. Itu kadang-kadang apa bila buat akad nikah, bapak ni istighfar damai, malam-malam joget lambat pula. Bukan di sekedar ada nilai kan. Ini yang boleh, ini di masjid. Kita dalam masjid semua satu bahasa. Satu bahasa. Imam Allah Akbar, makmum semua Allah Akbar. Tak boleh sekali. Mesti cakap Arab lagi. Tak boleh Allah yang Maha Besar, tak sah. Inilah kesatuan umat dalam dunia. Maknanya bukan semayanglah ke Perancis pun Allah Akbar juga. Semayanglah ke Spanyol Allah Akbar juga. Semayang di Chile Allah Akbar juga. Mana ada bahasa agama dunia yang begitu kan? Islam itu. Jadi sama-sama dalam masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar kan sama kata. Patuh kepada imam. Belajar patuh kepada imam. Selama mana imam itu mengikut syarat dan rukun. Imam batal tak boleh ikut. Imam tak betul, tegur dia. Subhanallah. Koyak kain imam nak subhanallah tak boleh. Subhanallah, imam kata apa pula hal. Maka makmum merampas kuasa. Makmum naik ke depan, rampas kuasa pasal nak maklumkan tauhid. Tak boleh naik ke depan dan imam itu faham dia ada buat silap, dia tarik diri. Kalau imam tak faham, apa kita larang Rasulullah ni?
Jadi imam faham, dia pun ini ada salah, dia pun tak belajar taat kepada ketua. Ketua boleh duduk situ selagi mana dia masih taatkan kepada Allah, ikut hukum dan syarat. Ini dia masih kan sama je. Dengan demikian masjid jadikan tempat iktikaf, beribadat, mengaji. Mengaji, saya dah jelaskan sedikit sebab mengaji masjid ni. Selalu mengaji masjid ni silap. Selalu silap. Iaitu apabila guru mengajar ke masjid, guru bawa kitab. Apabila bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Dulu-dulu kita mengaji, tuan guru tak bawa kitab, anak murid bawa kitab. Alimnya tuan guru dulu. Sekarang terbalik pula, anak murid tak bawa kitab, guru bawa kitab. Alim anak murid tuan guru. Kalau tuan nak mengaji, bawa kitab, barulah kita mengaji. Selama-lamanya mengaji di masjid, saya tak tahu lebih dah ni, kalau kita lupa lah. Kalau saya mengajar bawa kitab, anak murid tak bawa kitab dia. Sebab apa? Dia juga tak boleh itu. Barulah mengaji kan. Kun aliman atau muta'aliman ni, taklah kau jadi orang alim atau jadi orang yang mengaji. Mengaji dia tak lah. Ini ceramah saja. Mari kau lupa. Apa syarahan dia tak tu? Bagus-bagus, tapi tak ingat kan. Tak ada apa juga. Mustahaknya kitab kita. Baru namanya muta'alim mengaji. Yang ketiga nak jelaskan sikit. Kita kadang-kadang di masjid-masjid ni silap. Kita rajin bawa pisang. Bagus dekat pisang tu. Tapi ada jemaah tosah lah kot. Hari lain boleh lah kot. Tapi orang Melayu ni pesen je lah. Dia pantang dia pesa. Pisang. Lulus SUPSR, pisang. Lulus SPM, pisang. Masuk universiti, pisang. Dapat anak, pisang. Naik pangkat, pisang. Keluar negeri, pisang. Tak naik langsung taraf orang Melayu. Pisang sana zaman. Naiklah rambutan ke, anggur ke, apple ke. Pisang dia dulu kali. Ingat orang Kalimantan ni bergurau ke? Bukan tak bawa kita dia sadar dia video ni. Dia menyebab kadang-kadang orang kita yang singgah makan pisang dulu. Tak sempat makan pisang, lupa dalam bukit. Tengah serukuk, mengolik-golik pisang. Habis buat masjid. Yang kedua. Jadi kita, usaha kita ialah memakmurkan masjid itu. Kita lihat, Abu Ras As-Samarqandi ada menguraikan mengenai sembahyang 27 darjat itu. Jadi salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 27 darajat. Atau maka sembahyang berjamaah lebih bagus, lebih aula, lebih afdal daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 darjat. Apabila As-Samarqandi kira 27 itu. Mak itu daripada rumah. Turun rumah jalan kaki itu kira satu. Bertenang itu kira dua. Sampai masjid, naik tangga, Allahumma ftahli Abu Rahmati, tiga. Memberi salam kalau ada orang dalam masjid, 4. Habis dia kira begitu. Ingat ya, kalau orang ada, Assalamualaikum. Kalau tak ada, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jangan masuk orang tak ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, siapa itu waktu. Baik. Dia kira begitu. Dan sunat kita sembahyang, sunat tahiyatul masjid sebelum bersalam. Itu saya jelas. Sunat ni, tapi saya tu tak boleh buat. Pasal kalau masjid orang salam, ulur jugalah. Hukum ni tak. Hukum tidak sunat bersalam sebelum sembahyang sunat tahiyatul masjid. Allah dulu. Buka dalam kitab At-Tirmizi baru dari English. Sunnahnya dalam masjid Allah dulu, baru manusia. Kerana masuk masjid. Tapi ini kau boleh. Kalau guru saya dulu tak salam, biar dia sembahyang dulu. Sekarang tak boleh. Betul-betul sombong betul. Salam bulan dah. Pasal banyak orang belum faham undang-undangnya. Undang-undang masuk masjid, hendaklah kita sembahyang dahulu baru bersalam. Itu sunnahnya lah. Tapi ini boleh buat, tak boleh buat soalan kedua kan. Sunnahnya begitu. Berapa dah ada tutup niat iktikaf, lagi pahala. Kemudian kita menunggu azan, lagi pahala. Menjawab azan, lagi pahala. Sembahyang qabliyah, lagi pahala. Menunggu qamat, pahala lagi. Menjawab qamat sampai akhir 27. Dia. Itu sempurna
27 apabila semayang di masjid. Semayang rumah pun dapat juga pahala yang tu sempurnanya. Zikir satu-satu tu ialah apabila kita semayang di masjid. Di samping dia kata kalau imam salah, diperbetulkan bacaan imam itu kalau disangkut dan sebagainya. Sebabnya imam makmum yang tiga di belakang mesti makmum-makmum yang boleh menggantikan imam itu. Kalau rasa tak boleh ganti, jangan duduk di belakang. Kalau imam silap, siapa jadi imam? Tiga-tiga tak lain. Macam berat. Oh dah lah, tetapi tak ada, tak berupaya, tak susah. Begitu. Habis. Kemudian, sambung. Yang kedua. Wal mushafu gharibun fi manzil qaumin la yaqra'una bih. Yang kedua, mushaf Quran menjadi dagang apabila berada dalam rumah yang orang tak baca pun Quran tu. Sifat orang suka dapat Quran free. Berderet orang datang ke agama, apa hal? Nakkan Quran free. Quran rumah baca tak? Quran rumah pun tak boleh baca lagi. Tak habis pun baca. Dia suka banyak Quran dalam rumah. Kalau orang mati senang, kalau betul masuk senang. Macam orang Melayu rajin begitu. Rajin orang menyimpan Quran tapi tak rajin baca. Ini saya tarik perhatian tuan-tuan sekalian. Kita ini Quran kena rajin baca. Kena rajin baca. Sekurang-kurangnya paling kurang komen dah tu. Setahun sekali tamat itu ke komander tu. Atau 6 bulan, atau 3 bulan, atau sebulan. Kita lihat di bahawa Sayyidina Uthman Ibn Affan, dia waktu malam baginda bersemayang tahajud, ada setengah dapat 2 rakaat, 4 rakaat, tamat 30 juzuk satu malam. Orang kaya tu. Kita ni kambing ada 2 ekor, lembu ada 1 ekor, ke masjid pun dah tidak. Selisih sekali. Kambing balik semayang maghrib, lembu pun balik. Kita pula ke pasal malam, selisih. Mana pagi pasal malam ni, mana ming main maghrib. Jadi maknanya selisih. Dengan demikian, sedangkan Quran masih ingat Abdullah bin Mas'ud, pernah orang tanya dia, wahai Abdullah, hati saya tidak gembira, tidak tenang, risau, apa yang perlu saya buat? Engkau bacalah Quran, atau engkau dengar orang lain baca Quran, atau engkau dengar syarahan-syarahan agama, nasihat-nasihat agama. Kalau tidak tenang dua hatimu, mintalah Allah Ta'ala hati yang baru. Hati itu bukan hatimu lagi. Dah baca Quran pun susah hati juga, minta kita barulah, supaya lain. Ini kuatnya Quran itu. Jadi maknanya sekarang ini Quran kita kena rajin-rajin baca. Kadang-kadang masjid bersusun Quran. Baru Quran tu tidak sampai ke sudah. Tak pernah buruk Quran. Tak pernah disentuh oleh orang. Kita pesankan. Maknanya kita kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Di samping kita, maknanya sekarang ini Quran kita kena rajin-rajin baca. Kadang-kadang masjid bersusun Quran. Baru Quran tu tidak sampai ke sudah. Tak pernah buruk Quran. Tak pernah disentuh oleh orang. Kita pesankan. Maknanya kita kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Di samping kita mengetahui isi dia. Jadilah baca Quran, tak amal sikit, tengok makna dia, apa makna dia, apa erti dia. Jadilah dah lama Quran ni, maknanya kita cuba ikhtiarkan supaya kita buat satu jadual membaca Quran. Pagi-pagi sebelum baca surah khabar, Quran dulu. Selain surah khabar dulu, baru Quran. Baca Quran tak ada sedar tu. Hari kursi pula, lagi banyak surah khabar. Hari Minggu lagi banyak surah khabar. Quran tak baca sebaring. Jadilah nak tidur itu sekurang-kurangnya kita bacalah sebaring. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami ma yasturun. Jadilah banyak sangat tadi. Sadaqallahul azim. Tapi melampau sangatlah. Pada itu betul. Sekurang-kurangnya dibaca. Tak dapat nak tidur subuh-subuh. Lepas subuh, cuba kita jadikan satu amalan harian. Amalan harian baca Quran. Jangan. Masalah begini, kita ni jadi malas. Tempat kita selalu berduduk tu, letak Quran tepi tu. Letak Quran dari hal, elok-elok. Maknanya lepas Quran, lepas bayang, lepas duduk situ. Terus baca Quran.
Jangan letak lemari kunci. Letak lemari kunci adalah cari kunci tak ada tak? Ada alasan. Ada alasan. Alasan sendiri je. Quran. Macam kunci tak ada. Kita sendiri buat alasan. Letakkan mari semayang, kita senang semayang berkali sekali rumah, letak tepi tu Quran. Sampai masa sekali je, terus baca. Itu kita buat gitu. Tandakan kita punya bacaan tu. Bila sampai ayat berapa? Jadi gitu. Itu yang kedua. Jangan Quran letak di rumah tapi tidak dibaca. Tiga. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiq. Quran itu menjadi pelik berada di rongga orang fasik. Oh, pandai. Quran pandai dia. Macam sekarang ini sudah ada orang kononnya memperjuangkan Al-Quran, hadis tak tolak. Ini masalah. Kita pun pelik juga. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul. Kan, kalau kamu berbalah-balah dalam satu perkara, baliklah kepada Allah, yakni Al-Quran. Baliklah kepada Rasul, ini Al-Hadis. Kalau hadis pun ditolak, macam mana nak buat tu? Tuan-tuan nak sembahyang macam mana? Nak sembahyang macam mana kalau hadis tak dengar? Aqimus solat, sembahyanglah kamu. Sembahyang sebagi tu. Memanglah zaman-zaman moden ini, kalau Nabi pernah mengatakan bahawa akhir zaman satataku ummati ada salah satu nusabai firqatan qulubin nar ila ma ana anu ashabi. Umat aku nanti akan berpecah sebanyak 73 pecahan, kesemuanya masuk neraka, melainkan apa yang aku bawa, apa yang sahabat aku bawa. Maknanya kalau cakap Nabi tak nak dengar, habislah. Dia kata semayang 3 waktu aja. Jenis terjemah Quran ikut kepala sendiri. Dan Nabi kata man fassara Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran menurut fikirannya sendiri, hendaklah dia mengambil tempat tinggal dalam api neraka. Senang-senang terjemah Quran. Mana boleh suka-suka begitu? Mesti nak menghuraikan, nak menafsirkan, nak mentakwil Quran asal mesti Nabi. Senang. Yang bawa siapa? Yang pandai. Ada perkataan-perkataan yang tidak diketahui, ada unsur-unsur yang tidak dipahami. Siapa yang akan mengurutkan kata Nabi tak nak dengar? Umpama Quran kata, innama harama alaikumul maitah. Sungguhnya Allah mengharamkan kepada kamu bangkai. Kita makan bangkai? Kita makan apa mana bangkai? Bangkai ialah binatang-binatang yang halal dimakan, mati tak disembelih. Bangkai lah. Atau binatang yang haram dimakan, walaupun disembelih, bangkai juga. Ataupun bangkai itu dipotong daging sedikit masuk binatang hidup. Kambing gemuk sangat, nak sembelih sayang, potong perut dia sikit. Sekilo itu masak. Bukunya bangkai lah. Ya. Tetapi yang mengharuskan makan bangkai itu, iaitu ikan dan lalang. Nabi kata boleh makan. Kalau tidak, ikut Quran saja, ikan pun tak boleh makan, pasal dia bangkai. Nak makan ikan, sembelih dulu. Dia peningkan tu. Nabi kata, wahai tak lana maitatani wadaman. Kita dihalalkan 2 jenis bangkai, 2 jenis darah. Bangkai itu ialah ikan dan belalang. Ikut Quran, belalang pun kena sembelih, ikan pun kena sembelih. Gitu. Memang Quran berkata, wahai rasul, saya tahan. Kamu dihalalkan memburu binatang laut. Buru saja, makan boleh. Makan kena sembelih. Nabi kata boleh makan bangkai itu ikan dan belalang. Dan darah pun haram. Dan Quran kata. Tapi boleh makan 2 jenis darah. Nabi yang sebut. Iaitu hati dan limpa. Wadamani. Jangan main kata ni wadamani. As-samat wal jarat wal kamil wal tihal. Hati dan limpa. Itu kan darah. Darah yang beku, yang halal makan. Siapa yang menghalalkan? Hadis menghalalkan. Dan mereka berkata, Assalamualaikum tak ada. Yang ada, Salamun alaikum. Macam-macam dia buat. Cara nak buat, nak condemn. Dia kata dia jemaah Quran. Tetapi dia rajin surat daripada saya pun rajin surat dulu. Setiap minggu dapat surat. Dia condemn habis ulama' ni. Ulama' ni padri kata dia kata. Ulama' ni menipu semua. Contoh-contoh kamu ulama' Malaysia ni. Itu mana akhlak ni? Akhlak di mana tak kalau dia jemaah Quran. Dan sebagainya, banyak lagi lah ayat-ayat lain yang dia kata semayang 3 waktu saja. Iyalah Nabi Tuhan sebut 3 pagi, tengah hari dan awal malam. Maknanya pagi subuh lah, yang itu zuhur dan asar lah, malam maghrib dan isya lah. Sudahlah.
Kan kau takwil sendiri, sembahyang langsung dia bagus. Lagi senang. Wa aqimus solat, cari sembahyang duduk ni sembahyang sekejap. Kan ada orang takwil ke sembahyang innas apa ni? Dia kata sembahyang itu ingat saja. Kan satu ajaran di Malaysia ini sembahyang pun tak payah. Termenung innas solat al-zikri. Sembahyang itu ingat saja. Sembahyang tak. Ingat saja. Kan senang itu bagus. Dia heran makan pula dia. Tengok nasi ingatkan makan sudah. Tak mahu lah itu. Ini dia yang nak jelas. Zaman akhir-akhir kita lihat banyak pengajaran-pengajaran begini sebenarnya. Ada pengajaran baru untuk memudahkan orang yang mudah. Orang yang memang mudah. Satu pengajaran di Selangor, belah pantai barat Selangor. Ada golongan-golongan yang berjubah belakang. Tak sembahyang. Dan dia kata kami ni sudah dapat makam yang terlalu tinggi. Berjubah semua. Sembahyang, saya ada makam yang tinggi. Tapi mereka merokok. Orang tanya dia, tuan-tuan nak makam tinggi, mereka ada merokok. Oleh kerana makam terlalu tinggi, nak rendahkan sikit, dia tak rokok. Ini sudah berlaku di Selangor. Jubah belakang. Maknanya, ini pengajaran-pengajaran yang wujud dalam masyarakat kita yang kita terpaksa berhati-hati supaya jangan terpengaruh dengan ajaran mereka. Ada yang mengatakan awak masuk ajaran ini, awak akan terus masuk syurga. Macam bapak dia punya je juga. Ini masalah. Macam Kristian juga. Kristian kan ada pula jual syurga dulu. Siapa yang tak masuk syurga, kena bayar. Orang kaya bayar 500, 1,000, 2,000, 20,000, 30,000. Orang miskin tak masuk syurga pula. Ada orang miskin pandai, saya nak beli neraka lah pula. Kata di pada itu neraka murah. Berapa bayar lah. Belilah neraka tadi. Pada dia pun saya. Orang miskin pandai, orang tuan neraka saya punya dia kata. Tuan nak buat pasal, tuan buat lah, jangan lebar. Saya kontrol neraka. Ini sijil agak lah. Tak pening bagi dia. Terpaksa dibeli balik sijil neraka tu berpuluh-puluh ribu pula. Untuk orang miskin. Ni kes jual surga. Ni terenggaskan. Maka Quran. Jadi Quran ini yang jadi masalah kita adalah Quran itu duduk di rongga orang-orang fasik. Maknanya kadang-kadang dia cakap hal Quran bukan mensokong Quran lagi. Quran merupakan perlembagaan Islam. Quran merupakan suatu undang-undang Islam. Quran merupakan suatu cara hidup orang-orang Islam yang mesti ikut Quran ke semua. Tapi yang malangnya, yang ikut separuh saja. Bukan separuh, sikit sangat ikut. Yang lain tak ikut. Maknanya, sembahyang ikut Islam. Puasa ikut Islam. Haji ikut Islam. Kalau haji ni orang Islam berkata takut kalau tak sah. Itu sebab ni kalau kita ke Mekah, dia nak soal jawab tu, ada tu dia jawab. Tawaf bagaimana, baling tu begitu ke? Takut no, tak sah tu. Bapak haji ni. Bukan main takut bimbang. Khusus betul-betul. Wa ahramtu biha arba'a raka'atin. Adaan makmuman la ta'ala. Nak jadi takut tak sah. Jadi bacaan umrah lah. Tetapi masalah lain dia tak jaga. Masalah hukum Allah Ta'ala ditolak begitu. Jadi saya nak rencap seperti ini. Kita masih bersekat. Saya nak pesan begini sama kita ni. Sama-sama orang Islam ni. Mudah-mudahan kita masuk surga sama-sama. Mudah-mudahan kita akan diredai oleh Allah SWT sama-sama. Saya nak pesan satu je. Ada tindak tuan. Kalaulah kita faham hukum Allah Ta'ala ni, lebih selamat jam-jam satu. Lebih selamat hukum Allah Ta'ala ni, jangan cakap jam-jam. Jangan cakap ini tak ada. Mana boleh. Dalam negara Malaysia, masyarakat Malaysia tak boleh. Jangan cakap. Mengaji hukum tu tak mengaji jam-jam. Kita beriman kepada Ta'ala ni. Kita beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada masyarakat. Beriman kepada hukum Al-Quran. Jangan cakap. Lebih selamat daripada cakap. Kita bimbang rosak akidah. Zahir kita Islam sembahyang. Kita rasa kita masuk contoh. Kita bimbang Tuhan tak terima dalam bumi lagi. Akhirnya itu susah. Itu yang saya tak ada untung apa pun ni. Nak untung sama-sama kita. Diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cakap. Jangan cakap tak ada, tak boleh. Cakap kedai kopi tu. Menyandung kedai kopi. Sawan kopi. Tak ada Islam, tak ada. Kita kalau orang Islam bila marah, kena orang Cina tak kena, pasal tak kena dia. Jangan cakap, tak faham nama itu.
Makna adil itu dalam hukum Islam, wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan satu pada tempat itu adil. Dalam kamus Dewan Bahasa yang dulu ni, yang baru saya tahu dulu, kalau saya lagi baca kamus Dewan lah, saya tak baca, bapak saya pun kamus. Makna Dewan Bahasa itu, makna adil itu ialah sama rata, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Itu makna adil dalam Islam tak meletakkan suatu pada tempatnya. Cina dia minum arak, memang tak ada berkaitan pasal adil lah tu pasal di Cina. Islam dia kena berkaitan pasal dia Islam. Contoh ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Adilnya ikut Islam, seorang belikan songkok, seorang belikan tudung. Kan ikut adil bahasa Melayu, dua-dua beli songkok. Kalau dia berdua anak lelaki perempuan ni adil. Itu bukan adil, itu banggang namanya. Dah dengar? Saya ulas sikit je. Maknanya, jangan cakap bab undang-undang Islam ini. Jangan cakap. Kita bab kata Amir Qadza Audah dalam bukunya Al-Islam Baina Jahli Abna'i wa Azzi Ulama'i, Islam di antara kelemahan ulama' dan kebodohan penganutnya adalah merupakan suatu dosa yang tak dapat diampunkan kalau seorang itu tidak pernah berniat di hatinya untuk menegakkan undang-undang Al-Quran dalam negerinya. Bukan saya kata, bukan Allah kata. Statement dia yang dua adalah merupakan dosa yang tak dapat diampunkan apabila penjajah sudah keluar dari negeri Islam, maka pemimpin dari Islam itu masih meneruskan undang-undang penjajah. Itu terbawa balik, renung masing-masing renung, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa itu. Habis tinggalkan. Itu ceritanya panjang. Kita banyakkan, kena jam payah. Yang keempat, boleh ni? Wal mar'atul muslimatu salihatu ghalibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluq. Dan yang selanjutnya, orang perempuan yang Islam, yang salihah, yang bagus, merupakan satu perkara yang sangat ganjil apabila berada di tangan suaminya yang zalim, yang rosak akhlaknya. Isterinya bagus, elok akhlaknya, pakaian pun bagus, suami pula pelik. Itu kan biasa tengok terlumpur lah. Sini saya tak tahu, mungkin tak ada, mungkin teruk lagi. Suami isteri motor, isteri pakai mini terkong elok lengkuk, suami pakai slow pendek, takkan buruk lah rupa ni. Ada wal mar'atul muslim salihah ghalibatun fi yadi rajulin zalimin sayyidul khuluq. Seorang perempuan yang salihah, yang muslimah menjadi pelik apabila mendapat seorang suami yang zalim, yang akhlaknya rosak. Itu kadang-kadang kita lihat bahawa banyak persoalan timbul. Ustaz, kami bukan tak nak beri. Ada masalah. Suami itu mesti tahu di hadapan orang lain. Suami sembahyang tak? Suami sembahyang. Suami beribadat. Ya. Suami sedekah 10 kali. Umrah tak tinggal tiap-tiap bulan puasa pergi. Tapi mereka membiarkan istrinya membuka aurat di hadapan orang lain. Kalau dia redha dengan perbuatan itu, bermakna dia sudah meredai orang-orang lelaki ajnabi yang lain melihat aurat istrinya. Bermakna dia kaya. Apa Nabi kata? Salatun la yadkhulul jannah. 3 orang yang tak masuk surga. Mudminul khamri, 1. Orang yang ketahui arak, 1. Itu orang yang cerah masa depan dia. Wal aqul wal ghaib, orang yang berderhaka mak bapak, dan wal dayyus, dan orang yang dayus. Kita lihat yang pelik pula, di rumahnya televisyennya bertudung kata, radio pun bertudung, meja-meja semua bertudung. Isteri kita tak tolong tudung televisyen. Televisyen kalau dia cakap lah, aku bertudung, engkau tak payah. Ini ada isteri yang beramal, isteri yang cukup bagus, malang suaminya pula sebaliknya. Begitu tak yang selanjutnya kata warajul muslimus salih ghalibun fi imra'atin ghaliatin sayyi'atil khuluq. Dan seorang laki-laki yang muslim yang salih menjadi pelik pula apabila mendapat isteri yang rosak akhlaknya. Suami bagus,
pakai jubah suaminya, pakai songkok suaminya, isteri pakai mini skirt, kan bagus. Mini skirt, pakai belah. Kita tengok kadang. Kalau kita tengok, saya tak tahu di sini, di sana, kalau musim-musim orang berkahwin, musim Louis kahwin ni, suami kena semat pakai samping semat, isteri pula pakai kain belah. Kain belah tak apa lagi, dada pun terbelah habis. Yang pelik kadang-kadang musim-musim perkahwinan, masa itulah nak tunjukkan dia punya belang, nak tunjuk dia punya pakaian. Tu orang perempuan kan rajin dia pantau orang kahwin, dia pun melempar baju. Orang kahwin dia tak sibuk melempar baju. Orang kahwin lain, orang berbaju lain. Ini orang perempuan dia kerja. Itu kita nak jaga tu sebab saya katakan bahawa bagaimana orang tanya Imam Malik, bagaimana anak bapa Imam Malik, bagaimana tuan dapat seorang anak yang alim besar. Apa dia kata, saya didik ibunya. Ibunya cerdik. Itu besar. Jadi maknanya, jadi peliklah kalau suami bagus, isteri pula tidak bagus. Kemudian, rentaskan, وَالْعَالِمُ غَرِيبٌ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ. Dan orang alim menjadi pelik pula apabila nasihat yang tidak didengar orang. Orang alim menjadi pelik apabila nasihatnya tidak didengar orang. Itu pelik pula. Jadi kita lihat bahawa orang alim ini merupakan seorang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmunya kepada orang ramai. Ilmu bukan disimpan. Ilmu hendaklah dimaklumkan, disampaikan dengan sebenar-benarnya. Mengikut hukum. Jangan ditakuti hukum dunia ini. Hendaklah ditakuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Bak kata Hamka, apabila ayahnya disuruh kiri, suruh menyembah menghadap matahari, bapaknya tidak menyembah, dia kata. Ditanya mengapa bapak tidak menyembah, tidak takut kena potong kepala. Aku tidak takut kena potong kepala itu. Yang aku takut selepas kena potong itu, kalau kena potong, tidak ada apa-apa, mati saja. Yang dibimbang selepas kena potong, mengapa kamu sembah, mengapa kamu tidak sembah matahari itu. Yang penting kerana potong itu sakitnya sekejap, dalam masa satu saat, pancung leher oleh pun masa itu. Tetapi yang dibimbangkan selepas itu, itu yang dibimbangkan. Kita lihat banyak orang-orang alim zaman dahulu memang semuanya begitu. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal membuat fatwa yang bercanggah dengan pemerintah, Imam Ahmad mengatakan Quran itu kalim. Kerajaan kata Quran itu makhluk. Bercanggah, tangkap. Kerajaan Abbasiyah jika ditangkap, dia masuk dia. Dia dulu tak ada apa-apa. Akhirnya tukang rotan, kerajaan perintah rotan dia. Dia sanggup kata. Pada setelah itu cabut kainnya. Apa dia kata? Kau rotanlah aku, dia kata. Kau rotanlah aku, kata Imam Ahmad. Tetapi jangan sampai terbuka aurat aku. Rotan-rotanlah. Begitu dia. Bukan dia takut kena rotan tu. Dia tak mau auratnya terbuka. Gitu. Rotan tak mau. Mereka segitu. Ketika itu, ulama-ulama Yahudi zaman itu pergilah nasihatkan dia. Dia kata, sudahlah, sudahlah. Tarik balik, dia ikut kerajaan sudah. Maknanya zaman itu pun sudah ada orang sanggup sokong kerajaan. Mengampu, kita sudah hidup dah. Zaman itu sudah ada orang mengampu kerajaan. Zaman sekarang, lagi banyak. Jadi artinya, dia pergi kata wahai Imam Ahmad, sudahlah, jadi kuranglah, tarik dia lah. Memang tak tarik. Tak tarik. Yang seronok ni lah, sebelah dia tu, ada orang kena kan? Sebelah dia, member sebelah. Orang sebelah tu sempat cakap dia, tuan, jangan tarik tuan, kata orang sebelah tu. Jangan tarik fatwa yang tuan beri itu, tetapkan juga, teruskan juga. Kerana tuan, kalau tuan mati, tuan akan masuk syurga. Saya ni, seorang perompak saja. Saya pun disuruh untuk mengaku menjurit, saya tak kelak. Tuan, lagi dalam mengaku. Bagi pula berjurit itu, pada ulama masa itu. Tak suka dia, panjang dia. Tukang rotan tadi ni, dia pukul sekali kawan tu.
kepada Imam Ahmad Luhutan tunggu rencang betul. Melengkungkan tak mati-mati dia. Semua supaya Imam Ahmad kena pukul dengan hutan. Mereka cerita lagi. Pemerintah yang lengkap dia pun meninggal. Naik pemerintah baru, isytihar semua ISA lepas. Lepas masuk Ahmad lepas. Lepas dia pun dah siasat badan, kepala pun dah elok, repair balik elok, mengajar balik ke masjid. Ramai orang dengar ceramah dia. Habis mengajar, kita tengok orang tukang pukul dulu, ada dengar ceramah dia. Tak pencin dia pukul dia. Pencin dan buta kata dia. Dah buta dah, tua dah. Dia pun panggil dia. Dah tanya sikit. Bukan awak pukul saya dulu ke? Betul dia. Kan ada pencin dia. Rupa-rupa dia perkara-perkara pencin juga. Ingat tak bagi pencin? Mengapa pukul pada saya? Ada arahan tak pukul? Tak ada. Arahan pukul paling tak ada badannya. Mengapa pukul pada saya? Saya niat supaya Tuan mati cepat. Kalau Tuan mati cepat, Tuan takkan tarik balik petua yang Tuan beri itu. Kan bagus niat dia. Niat dia bagus. Teknik dia salah. Doakan saya, kata mudahan celik mata Tuan semula. Celik mata dia. Celik balik mata dia setelah doa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang alim dululah. Banyak imam-imam dulu ni kena seksa dan sebagainya. Kerana mereka sanggup mempertahankan fatwa yang telah mereka keluarkan. Sanggup begitu. Kita pun kena begitu. Maknanya ulama-ulama kena bersatu, mengeluarkan tukung jangan berbelit-belit. Orang kata begini, orang kata begini, orang kita susah. Kerana masing-masing ada kepentingan belakang. Saya tak nak bincang ulama usul, ulama filah, ulama akhirat semua ni. Saya bincang semua orang dah tahu dah. Tapi orang awam jangan kita cuba nak condemn pada ulama tentu hal tak boleh pula. Jangan sebut nama seorang tak boleh. Ada ulama boleh kalau gitu. Pasal apa? Ala inna unasan yadkhuluna an-nar madanan qalu man hum ya Rasulullah qala man kana fi qalbihi salahah min bughdil ulama. Ingatlah tuan-tuan, ada orang-orang yang masuk neraka percuma. Siapa itu Rasulullah? Betul-betul yang ada sedikit di hatinya bencikan ulama. Sedikit berbulu di tengok ulama tu, cerah masuk depan. Itu dia. Ini dia. Mereka akan menjadi. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamah nazra rahmah. Sungguhnya katanya Allah Ta'ala tidak melihat golongan-golongan yang 66 itu tadi sebagai pandangan rahmat di hari kiamat nanti. Ini yang itu memang maknanya apabila berlaku 66 perkara tadi ini pada masyarakat kita, maka Allah Ta'ala tidak akan melihat kita dengan pandangan rahmah di hari kiamat nanti. Sekian dulu untuk yang ini. Aku pada hada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.